Assalamualaikum guys. So selamat datang untuk channel FPL Syahmi. So macam aku janji semalam yang aku akan review untuk Group A Euro 2020 untuk Fantasy Euro. So mungkin ada di kalangan kita macam contoh ada yang nak tengok channel bahasa Inggeris tapi dia cakap tu laju sangat, so aku try buat untuk aku cakap ni based on statistik yang aku kaji. So ni memang 100% aku tak racun, and kalau ada yang tersilap tu aku memang dah study betul-betul. Aku memang tak ada racun tu apa. Sebab tu antara salah faktor kenapa aku tak buat video tu memang sebab aku takut aku sendiri yang racun orang. Memang rasa tu ada sebab kita main weekly. So yeah, it is Euro 2020 Group A. So untuk first ialah aku ada kertas ni yang aku study. So first aku akan cakap pasal Group A Euro 2020 ada Italy, Switzerland, Turki dengan Wales. So aku akan cakap tim Italy dulu. So aku akan bagikan 4 aspek lah. Satu latest form, lepas tu tactical dia, expectation aku terhadap tim ni lah, boleh pergi jauh mana. So dan satu lagi player to watch. Okay, so untuk first Italy, latest form dia last 3 game, last international break tu dia ada 3 match, which is World Cup qualifier. Dia lawan dengan Northern Ireland, Bulgaria dengan Lithuania. So 3-3 tu menang 2-0, and dekat sini dia 6 gol 0 bolas, menang 3 kali. Memang solid. Defend Italy kali ni memang tak main-main, memang solid gila. Dia and attackers dia memang power gila. Dia ada 63 shot dalam 3 game tu. Memang kita lawan dengan tim yang bodoh-bodoh je, tapi dia lawan dengan tim bodoh-bodoh je, tapi attackers itu kira macam tak tumpul lah. So and dia just concede shot 18 kali and 6 kali je on target dalam 3 game 9, 18, 27, 270 minit, 18 shot and 6 on target. So defense dia memang betul-betul solid. Macam setakat ni aku tak nampak lagi siapa defend yang tetap dia, sebab dia guna Bastoni, Ambrosio, Spinazzola kiri kanan dia, ada Emerson. Walaupun dia tak main dengan Chelsea, flop dengan Chelsea, tapi dia dapat tempat dekat Itali. Emerson bagus, tapi Tuchel dia macam tak sesuai dengan taktikal dia kot. So untuk taktikal Itali ni, dalam 3 game ni mostly dia orang guna 4-3-3 untuk taktikal Itali. And expectation aku untuk tim Itali ni, dia orang boleh pergi sampai semi final lah, sebab aku tahu dia punya attackers dia memang power gila. Boleh rotate. Dia ada top striker dia 4-3-3. Striker tengah dia tu Belotti dengan aku lupa, Ciro Immobile. Memang power. Memang dua-dua tu on form, so macam pening lah. So sayap kiri kanan tu dia ada Bernardeschi daripada Juventus. Walaupun flop, tapi aku tengok form dia dekat Itali memang agak baik lah. And Domenico Berardi, my player Sassuolo tu, yang tu memang aku minat gila. Memang power. Cut in shot dia selalu score lawan main dengan Itali. Tapi hari tu dia injured time international break, tapi dia dah comeback balik, dah sihat balik. So untuk player to watch, bagi aku ada 2 orang lah. Satu Ciro Immobile, of course lah. Dia 20 gol dekat Serie A, and dia on form dekat Itali. So itu antara striker lah yang boleh, kalau siapa yang main fantasy, aku syorkan yang fantasy tu ada Immobile lah. Sebab dia lawan Switzerland, Turki and Wales, yang aku akan cakap lepas ni. So untuk seorang lagi ialah Locatelli ni player Sassuolo, dia ex player AC Milan. Sorry kalau aku salah. Aku suka dia sebab dia playmaker yang attacking minded. Kalau aku tengok statistik dia, every game tu dia akan dapat 3 key passes. So macam nak lead to assist and shot on goal tu banyak. So Locatelli and Immobile aku punya. So next ialah Switzerland. Latest form Switzerland sama,
3 game 3 kali menang. Cuma dalam 3 game tu ada satu game dia friendly dengan Finland 3-2. Dia menang dengan Finland 3-2. Lepas tu dia menang dengan Lithuania 1-0 and dia menang dengan Bulgaria 3-1. Bagi aku Switzerland ni dia sebab shot dia dalam 3 game 48 shot, 22 je on target. So dia separuh daripada shot, dia on target separuh daripada tu lah. Tapi dia agak sikit berbanding dengan Itali. Tapi bagi aku still kalau half daripada shot tu, conversion rate untuk striker dia memang power. And dia just concede 16 shot and 5 tu on target. So agak keras juga defense Switzerland ni. And untuk taktikal dia dia pakai 3-4-1-2. Okay, and expectation aku dekat Switzerland ni sampai round of 16 dia boleh lepas grouping. Aku yakin dia boleh lepas grouping sebab player dia memang attacking power and defensive pun power. Tapi aku rasa dia ada slack dekat dia punya dia sebab dia pakai back 3 kan. So sekarang macam kalau pakai back 3, kalau wing back susah nak cover, so macam senang untuk masuk winger masuk. Dan player to watch untuk Switzerland ialah Seferovic. Dia skor 22 gol Liga Portugal. Memang tengah on form. And dekat Switzerland pun sekarang dia betul talu dia skor. Memang power. Walaupun dia masuk as a subs, tapi dia first team lah. Tapi game tu dia sub, tapi dia skor juga. And satu lagi ialah Shaqiri. 3-4-1-2. Satu tu tempat Shaqiri. So walaupun dia tak main untuk Liverpool tapi Switzerland punya manager memang suka guna Shaqiri. And dalam 3 game ni Shaqiri mesti akan buat 3 key passes dalam satu game. And dia akan ada shot on target lah. So Shaqiri antara orang yang kita boleh pilih ada dalam fantasy. And aku rasa harga dia murah. Aku tak tengok lagi team fantasy mahal ke tak. So yeah. So next ialah team Wales. Untuk latest form yang aku just dapat 2 game je yang boleh tengok statistik dia. Which is dia lawan dengan untuk World Cup qualifier, dia lawan dengan Belgium. Kalah 3-1. Gila, siapa boleh menang Belgium? Tak tahu lah. So aku bukan bias ke apa. So untuk second game dia menang 1-0 lawan Republic Czech. So dalam 2 game ni, so dia shot 12 kali and 4 kali on target dalam 2 game. And dia concede 23 shot and 7 on target. So dekat sini aku boleh tengok dia macam agak struggle untuk score goal. Even aku tengok kalau kita tengok last 10 match dia just score 1 ataupun draw 0. Aku rasa tak lebih daripada 2 dia score. Aku rasa tak lebih daripada 2 dia dapat skor. Quite struggling walaupun dia ada. Tapi dia punya top striker pun Harry Wilson, tak silap aku. Memang Harry Wilson tu dia main winger. Tapi aku tak tahu tu taktikal coach dia. Tapi bagi aku dia quite struggling on goal. Dia boleh, aku tengok rate yang score ialah dari Daniel James banyak ke Daniel James. Okay, untuk formation dia guna 3-4-3. Bagi aku kalau dia macam struggling untuk score goal, and kalau kita barai dekat attacking, tapi kalau kita kuat dekat defense kita boleh draw. Tapi kalau kita tak kuat dekat attacking and kita tak kuat juga dekat defending, aku rasa agak susah. And siapa lawan Wales yang boleh clean sheet aku boleh yakin lah. Dalam 3 game ni siapa lawan Wales mesti akan ada satu clean sheet lah. So untuk expectation aku untuk Wales ni aku rasa sampai grouping. Aku tak rasa yang Wales dapat tembus round 16. Tapi football, anything can happen. Tapi aku tak rasa dia boleh pergi. And untuk player to watch 2 orang lah expected ialah Daniel James dengan Gareth Bale. Aku tengok statistik walaupun
dia lawan Belgium dengan Czech tu. Walaupun lawan Czech dia menang 1-0, tapi Bale 5 shot on target, tapi ya memang tak ada laut sebab tak ada pure striker. And Daniel James pun sama juga, dia interpret, dia more to key passes daripada shot. Dia banyak attacking yang boleh lead to assist lah. So untuk next ialah last untuk team untuk group A ialah Turki. Turki form dia dia menang dengan Belanda 4-2, menang dengan Belanda 4-2, menang dengan Norway 3-0 and draw dengan Latvia 3-3. Aku pun macam pening kenapa dia boleh menang dengan Belanda 4-2 tapi dia boleh draw dengan Latvia. Latvia tu tim-tim macam taraf-taraf Gibraltar, Macedonia, Georgia, taraf-taraf tu, tapi 3 sama. Untuk shot, Turki daripada 35 shot 16 on target. So aku boleh tahu yang striker dia tu tengah on form, and dia punya attackers dia memang tengah on form. Memang separuh, macam aku cakap tadi, separuh daripada on target. Kalau separuh daripada shot tu kalau on target, itu macam conversion rate dia tu 50% lah. So macam attackers itu memang power. And dia considered 43 shot and 14 on target. So bagi aku 43 shot tu agak banyak. Turki aku rasa dia balance lah. Attacking power and defensive dia macam agak kurang sikit. Aku rasa Turki ni akan jadi macam Leeds lah. Dia macam attack gila-gila, and lepas tu dia Leeds musim ni dia attack gila-gila, and dia akan bila dia attack, bila dia kena break attack, so dia akan bolos lah. Sebab semua orang attack, siapa nak defend. So untuk tactical Turki ni memang mostly dia pakai 4-4-2, and aku expect yang Turki akan pergi ke quarter final lah untuk tak ingat Euro tahun ni 3 tim satu group boleh layak, ada potensi untuk layak. So sebab dia ada A, B, C, D, E 5 kali 2 baru 10. So dia nak buat round 16, so ada 6 tim lagi. 6 tim lagi tu nombor 3 terbaik each group lah, macam tu lah. Aku tak faham juga yang jadual baru ni. Untuk player to watch untuk pasukan Turki ialah memang aku memang player ni antara dalam top 5 lah list striker aku, Burak Yilmaz. Dia player Lille tahun ni. Dia skor 16 gol dekat League 1, Farmer League, tapi bagi aku dia power. Sebab dia menang Liga League 1, boleh lah cakap power walaupun di Farmer League. So Burak Yilmaz memang kalau kau tengok dia menang lawan dengan Netherlands dia score, dia menang lawan dengan Norway dia score. So Burak Yilmaz memang masuk dalam top 5 list aku. Yang aku akan buat lah nanti bila aku dah habis review semua, memang aku akan buat top 5 list aku untuk keeper, defend, striker, midfield. Lepas tu and seorang lagi player to watch untuk Turki ialah Hakan Çalhanoğlu. 9 assist, tapi dia punya role memang betul-betul vital role and betul-betul influence the game dalam Turki punya attacking. Kalau tengok every game 3 key passes and ada 3 shot on target. Dia macam assist boleh, score boleh. So dalam game tu 50% dia akan dapat assist atau score lah, macam tu. So itu je untuk aku Euro Group A untuk first video aku selepas aku dah lama tak buat video. So doakan aku moga istiqomah, stay safe, jangan percaya anti vaksin, dan daftar vaksin, jangan percaya anti vaksin. Bye.